Kita sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Oleh itu, kita salahlah, kerana di situ kita akan dapat terima kekuatan ruh dan kita akan dapat ketenangan jiwa dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup kita ni, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Dan seterusnya yang ke-10, salah adalah suatu pembentukan akhlak. Masya-Allah. Salah adalah suatu pembentukan akhlak. Salah ni satu pembentukan akhlak, satu perkara yang bentuk rangai kita, yang mengasuhkan akhlak kita, membelakan akhlak kita dengan salah. Salah boleh menyumbangkan kekuatan jiwa dan mengarahnya ke arah kebaikan. Salah ni boleh tanya kekuatan jiwa kita. Ada kamlang painai, ada power dalam. Salah beri power pada kita. Dia boleh mengarah kita pada kebaikan. Salah boleh bawa kita dan tarik kita kepada benda yang baik, mencegah keburukan, sekat kita daripada benda yang buruk, yang jahat, dan menenangkan perasaan keluh kesah. Semaya salah ni boleh menenangkan jiwa kita, boleh mengelak kita daripada perasaan keluh kesah, susah hati, rusing, serabut. Dia tak ada. Dia boleh meringankan. Kalau tak habis semua pun boleh meringankan. Dapat menanamkan perasaan muraqabatullah. Salah boleh tanamkan perasaan muraqabatullah. Kita terasa Tuhan tengok kita semua. Tuhan nampak kita semua. Kita pun ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah melalui salah. Menjaga batasan hukum Allah. Salah adalah kita dapat jaga batasan hukum halal haram. Dengan ada salah ni, dia boleh ada batasan. Kalau tak semaya ni, dia boleh buat belaka. Haram halal dia tak ada kira dah, asal boleh. Kalau dia tak semaya. Kalau dia semaya ni, dia ada batasnya untuk nak bezakan antara halal dan haram. Menepati masa dan mengatasi perasaan malas. Jadi di antaranya salah adalah ajar kita menepati masa. Di pandai kita guna masa. Waktu zuhur, waktu asar, tahu masa. Azan pukul berapa, zuhurnya, asarnya pukul berapa, azannya, maghribnya. Kita tu dapat jaga masa dan mengatasi perasaan malas. Boleh nak mengatasi perasaan malas, kemalas gitu, dengar rebeh, boleh merajinkan kita, boleh kita bangkit bangun semaya. Firman Allah Subhanahu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 19 sampai 21. Maksudnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan dengan keadaan yang bergelar-gesah. Ini Allah Ta'ala menceritakan pada kita tabiat yang mana ada. Jadi diri manusia ni ada sifat gelar-gesah. Serabut gelar-gesah ada manusia ni. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dengan keadaan yang bergelar-gesah. Selalu bergelar-gesah. Susah hati, bimbang gitu, bimbang gini sebagainya. Apabila ditimpa keburukan, ia bergelar-gesah. Apabila ditimpa keburukan, ia bergelar-gesah. Bila ada keburukan, benda tak molek, gelar-gesah ada. Susah ada. Serabut gitu, serabut gini. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia berkedekut. Bila dapat kebaikan, dah harta ke, sihat ke, apa ke, kedekut. Ini perangai yang mana ada pada manusia. Kecuali orang yang bersalah. Mereka yang semaya. Mereka manusia yang semaya, yang salah, yang mana mereka sentiasa bersalah secara berkekalan. Maka orang ni, dia tak ada gelar-gesah lah. Dia keringin gelar-gesah dia tu. Dia ketenang jiwa dia dengan salah. Inilah kita akan laki salah kita tu jadi salah hidup. Kita cuba nak asuhkan diri kita, kita cuba nak bela diri kita, nak didik diri kita, nak beri masuk salah kita tu dengan hakikat salah yang sebenar. Yang ke-11, salah adalah suatu pembesaran kepada Allah dan kemuliaan kepada manusia. Menggambarkan pada kita kata salah ni satu pembesaran kepada Allah. Satu perkara yang kita membesarkan Ta'ala, salah ni. Dan juga satu kemuliaan kepada manusia. Salah ni satu kemuliaan
kepada manusia. Bagaimana? Di dalam salah seseorang mukmin dapat melahirkan kebesaran Allah dan melahirkan kehambaan dirinya kepada Allah. Dalam salah ni, kita orang mukmin dapat melahirkan kebesaran Allah. Dapat kita tunjuk kebesaran Allah sebab kita mula pun dengan Allahu Akbar, mengaku tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pula kita melahirkan kehambaan kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan kepada kita, Tuhan yang Maha Besar, kita sebagai hamba yang kecil, yang hina daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hina daripada manusia, dak hina nasbah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadap kepadanya dengan perasaan kasih, kita berhadap kepada Allah dengan perasaan kasih. Jadi kita sembahyang tu, kita salat tu, kita berhadap pada Allah dengan perasaan kita tu kasih, berasa kasih mesra pada Allah Taala, gembira, suka hati dan redha, dan dengan perasaan kemuliaan. Kita suka hati, kita kasih, kita redha pada Taala, dan dengan perasaan kemuliaan. Di samping kita besarkan Allah, kita berasa juga kita ni adalah seorang hamba yang mulia, kebanggaan dan kebebasan, dan dia merasai dekatnya, merasai dirinya dekat kepada Allah. Berasa diri kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita ni, di samping kita merasai hina kita atau haluh kita dengan Ta'ala, di samping itu juga kita rasa kita ni besar, kita ni bangga, kita ni rasa sunok, sebab kita dapat bertomping dengan orang besar, dengan Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kaya. Sebagai yang saya katakan dulu, orang yang mana boleh duduk dekat raja tu masalah mana dia? Dia berasa kata dia tu melia sebab dia dapat dekat dengan raja, boleh kecek dengan raja, boleh buka pintu kereta raja boleh cakap dah. Berasa bangga dia tu. Di samping dia tu berasa haluh dengan raja tu, tapi dia berasa bangga diri dia. Ini juga kita orang mukmin. Nasbah kita dengan Allah, kita haluh, kita kecil, tapi kita bangga besar, sunok sebab kita tu bertomping, berdekati diri dengan Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, lebih pada raja segala raja atas dunia ni. Masya Allah. Dan dia dapat mengambil daripada perasaan kemuliaan. Kita dapat rasa mulia. Maka kita bukan orang hina dah. Kita orang semaya, orang mukmin bukan orang hina. Sebab kita dapat bertumpu pada Allah Rabbul Alamin. Jangan berasa kata kita semaya, orang semaya ni hina, orang fresh dak. Kita bukan fresh dak. Orang tak berjumpa dengan Tuhan tu orang freshnya. Orang berjumpa dengan Tuhan dekat atas, itu orang mulia. Alhamdulillah. Inilah perasaan yang mana kita ingin tanam dalam jiwa kita, nak mengasuh jiwa kita. Apabila kita termasuk dalam salah, maka ia merasai dirinya sebagai seorang yang dapat kemuliaan di sisi Tuhannya dengan tidak merasai terhina dan terbiar. Jadi kita bila salah, mana kita tersalah kata kita ni seorang yang mulia, bukan orang perih, bukan orang yang hina, bukan orang yang orang tak peduli dia dak. Bahkan Allah yang peduli kepada kita, Allah yang meraihkan kepada kita, menikmatkan kepada kita, merahmatkan kepada kita. Maka alhamdulillah, satu segi kita dah merasai kemuliaan, satu segi lain adalah kita mengagungkan Allah Ta'ala, membesarkan Ta'ala. Alhamdulillah, inilah dia rahsia salah. Maka tak dapat merasakan benda ini melainkan orang mukmin. Alhamdulillah. Yang ke-12, di pada hakikat salah adalah suatu tanda keimanan dan ketaatan. Yang jelas pada kita, salah ni adalah satu tanda keimanan, tanda kata seorang itu ada imannya, dan tanda kata seorang itu ada taat pada Allah SWT. Muslim yang bersalah adalah tanda selamat agamanya, imannya, dan anutannya kepada Islam sebagai agamanya. Jadi seorang Muslim yang